Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitu tentang wakaf. Dan di dalam kitab Bulughul Maram ini cuma merangkumi 3 hadis tentang wakaf. Baik, wakaf ini dari aspek syarak, apakah yang dipanggil sebagai wakaf? Wakaf itu adalah seseorang yang memberikan harta dia yang berbentuk ain fizikal, yang mana asal dia itu memberi manfaat kepada orang lain, dan juga dia tidak berubah, dia tidak habis, maka itulah yang kita panggil sebagai wakaf. Kalau kita berikan sesuatu yang sifat dia akan habis apabila digunakan, dan apabila kita sesuatu yang akan berkurangan apabila digunakan, maka itu tidak boleh kita panggil sebagai wakaf. Baik, sebenarnya wakaf ini sudah lama berlaku semenjak daripada zaman Nabi SAW. Baik, tuan-tuan mungkin pernah mengenali seorang sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Affan, yang mana Uthman ini adalah merupakan menantu kepada Nabi SAW. Dan dalam banyak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mungkin kita menganggap dan juga pernah mendengar yang kaya nama dia Abdul Rahman bin Auf. Itu yang diceritakan oleh ahli sejarah. Sahabat Nabi hartawan nama dia Abdul Rahman bin Auf. Tetapi jarang kita mendengar sejarah rupanya Uthman bin Affan lagi kaya daripada Abdul Rahman. Tetapi tidak diceritakan secara meluas dalam buku-buku sejarah kerana beberapa faktor. Yang pertama, kerana Uthman bin Affan adalah menantu Nabi. Yang kedua, kerana Uthman bin Affan adalah Amirul Mukminin. Nanti timbul tomahan, tuduhan terhadap Uthman bin Affan. Alah, menantu Nabi bolehlah kaya, patutlah pun. Alah, Amirul Mukminin, khalifah, patutlah kaya. Sebenarnya Uthman bin Affan ini kaya sebelum Islam lagi. Dia ni orang pandai berniaga. Tetapi kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, walaupun menantu kaya, tapi Nabi macam tu ya. Baginda memilih untuk sederhana, tidak mengambil kesempatan terhadap kekayaan menantu. Ini Nabi. Sebab tu kita akan jumpa riwayat hadis, yang mana hadis mengatakan bahawa Nabi nak dapatkan makanan, gandum pun terpaksa untuk bergadai kepada Yahudi. Patutnya kalau minta dekat menantu ni senang, tak payah nak gadai-gadai dah. Tapi Nabi buat benda itu tanpa pengetahuan Uthman bin Affan. Kalau dia tahu, takkan dia nak biar bapa mentua dia gadai benda untuk dapatkan makanan. Sebab tu bila Uthman ini, bila Rasulullah wafat dan dia dapat tahu Nabi pernah bergadai barang untuk dapatkan makanan kepada Yahudi, menangis dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, takkan dia nak biar
Bapa mentua ni berapa, Rasulullah ni berapa. Okey. Uthman, apabila dia dibunuh, Uthman ini dalam sejarah disebutkan oleh Ibnu Khaldun, Uthman ini mati dibunuh pada zaman dia menjadi Amirul Mukminin. Bila dia mati dibunuh, harta yang ditinggalkan di rumah dia cash, iaitu bersamaan dengan 150,000 dinar. 150,000 dinar ni kalau nilaikan dengan sekarang kita punya nilai, tidak kurang daripada 200 juta RM. 200 juta. Sebab apa? Okey, kita kira mudah-mudah lah. 1 dinar bersamaan dengan 4 gram. 1 dinar bersamaan 4 gram. 1 gram emas masa sekarang ni 300 berapa? Kita letak 300 lah sekarang. 300 lebih? Berapa? 400 lah sekarang ni? 400 lah. Dia berubah kan? 400. Baik, bila dibunuh 150,000 dinar. Dinar ni duit emas. Shilling emas dia panggil dinar. 1 dinar 4 gram. 1 dinar 4 gram dia punya berat emas itu. Dan 1 gram 400. Jadi bermaksud 1 dinar berapa? 1,600. 1 dinar bersamaan 1,600. 1,600 kali 150,000. 200 lebih. 200 juta lebih. Berapa? Ada? Sampai? 240 juta. 240 juta kalau kira dengan ringgit Malaysia sekarang. Okey, kenapa benda ini boleh berlaku? Adakah emas ini naik ataupun duit kita ni turun? Emas ni dia stabil. Dia laku sepanjang zaman. Perak ini stabil, dia laku sepanjang zaman. Kerana apa? Kerana nilai emas dan perak itu terletak pada diri emas itu sendiri. Dia tidak bergantung kepada mana-mana orang untuk memberikan nilai pada dia. Maksudnya macam mana? Maksudnya emas itu tidak perlu mana-mana kerajaan mengiktiraf, mengatakan emas ini laku dengan nilai dia. Tak. Memang emas itu dia ada nilai dia tersendiri. Perak itu dia ada nilai dia tersendiri. Tapi duit kertas, duit ringgit, duit dolar, dia bergantung kepada keadaan kerajaan tersebut. Duit kertas sama saja. RM50 pun kertas, 100 pun kertas. Bezanya nombor saja. Siapa yang menganggap duit ini 100, nilai dia 100? Kerajaan. Siapa yang menganggap 50 ni nilai dia 50? Kerajaan. Adakah kertas itu sendiri ada nilai? Tak ada. Kertas adalah kertas. Tapi dipaksa nilai ke atas dia. Dipaksa nilai. Sebab tu dia 100 boleh jadi 100. 50 boleh jadi RM50. Contohlah bila berlaku kegawatan ekonomi, negara bankrupt, RM100 tak ada nilai. Sampai kadang-kadang nak beli barang, bila nak beli barang, nilai dia dulu RM10. Sekarang ni bawa duit satu beg pun belum tentu boleh beli lagi. Bawa duit banyak, tebal. Ini kenapa? Kerana bila bankruptnya negara, maka dia hilang kebergantungan mata wang itu, dia akan rendah. Tapi emas perak stabil. Zaman dulu sampai kiamat dia akan stabil. Maka sebab itu bukan emas ini mahal, duit kita yang teruk. Emas dia macam tu saja, dia tak turun, dia tak naik. Nilai kita dulu, contoh, dulu kita beli 1 gram mungkin RM200, naik RM300, sekarang RM400. Emas tetap 1 gram saja, tapi duit kita yang berubah. Dulu beli kambing mungkin RM600, sekarang RM1,000. Kambing yang sama saja, kambing tak berubah. Dan zaman Nabi dulu beli kambing 1 dinar, sekarang kalau kira duit RM dengan dinar, tetap 1 dinar, tak berubah. Contoh saya sebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini mereka direkodkan tidur dalam Quran 300 tahun. Yang menariknya apa dia? Mereka menyimpan duit perak.
Sebelum mereka tidur itu mereka menyimpan duit perak. Dan bila mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 300 tahun lepas tu, seorang ni pergi pasar, betul? Nak beli makanan, lapar. Dan ini kalau kita ikut memang masa tidur lapar tak? Seseorang yang tidur dia lapar tak? Tak, dia tidurlah banyak mana pun berapa ratus tahun dia takkan rasa lapar. Tapi bila lapar boleh tidur tak? Lapar tak boleh tidur. Dapat Maggi pun tak, air panas pun okey lah, janji boleh alas perut, hilang lapar, baru boleh tidur dengan lena. Tapi kalau perut lapar tak boleh tidur. Bila dah tidur takkan rasa lapar. Bangun baru rasa lapar. Ini tidurlah banyak mana pun. Sebab itu mereka tidur ini, mereka rasa kita tidur satu hari je pun, separuh hari. Kerana apa? Kerana apabila orang yang duduk di tempat gelap, maka dia dianggap sebagai, dia panggil apa? Dia panggil dimensi yang berbeza. Sebab apa macam ni? Bila seseorang tidak terdedah kepada cahaya, dia tak nampak, dia duduk tempat gelap betul, dia tidak terdedah kepada cahaya, dia tidak ada masa. Padahal dia dah duduk dalam gua. Contoh, seseorang yang terperangkap dalam gua selama 1 tahun, contoh, gelap gelita, tak nampak matahari, tak ada jam nak tengok masa, dia mental dia akan down. Bila dia dah keluar, mungkin dia akan anggap dia tidur ataupun dia berada dalam gua cuma sebulan, tapi sebenarnya dia dah duduk lama. Kenapa? Itu istilah dia dipanggil infinity. Maksudnya dia tidak terkait dengan masa. Sebab itu, baik itu tak apalah, tak payah fikir apa tu. Bila dia keluar 300 tahun, dia bawa duit perak, betul? Bawa duit perak, beli makanan dekat pasar. Bila beli dekat makanan di pasar, duit tersebut 300 tahun dulu punya, tapi perak. Laku tak laku? Laku. Duit tersebut laku dan dia boleh beli makanan. Tapi orang syak lah, dia ni daripada zaman lain. Ini manusia berada di zaman silap 300 tahun dulu. Tapi perak itu tetap relevant, tetap laku. Kita contoh, kalau kita tidur 300 tahun, contohlah, dalam poket ini ada RM50 RM. Bangun 300 tahun, nak pergi beli makanan, bawa RM50 dalam poket kita, laku tak laku? Ini duit purba ni kami tak terima. Tak laku. Kenapa? Kerana dia tak relevan. Duit tak, shilling tak relevan. Baik, itulah saya nak cerita bahawasanya emas stabil, perak stabil. Osman bin Affan 200 juta tu nilai kita sekarang. Kita yang paksa nilai ke atas jumlah 150,000 dinar. Takkanlah Osman tak boleh bagi dekat bapa mentua. Banyak pun boleh. Nabi boleh kalau nak minta, tapi Nabi memilih untuk tidak meminta. Dan bila sebelum daripada Osman meninggal, iaitu semasa peristiwa hijrah. Masa peristiwa hijrah, masalah yang pertama yang dihadapi oleh umat Islam di Madinah adalah mendapatkan bekalan air yang bersih. Itu satu masalah besar. Kerana air ni tidak ada kompromi. Air bukan pilihan. Air adalah sumber utama untuk hidup. Macam kita lah, orang katakanlah nanti beras naik, contohlah 5 kilo beras harga dia RM100, contoh. Orang beli tak? Orang beli. Sebab apa saya katakan orang beli? Sebab itu bukan pilihan. Kecuali awak memang tak makan nasi. Tapi kalau awak adalah orang yang makan nasi, nak tak nak kena beli 5 kilo RM100. RM200 orang akan beli. Sebab dia bukan pilihan. Kalau pilihan tak ada masalah. Okey, contoh, kita nak mendapatkan protein, ayam seekor RM100. Tak payah belilah. Kita ada pilihan lain, boleh makan ikan.
Boleh dapatkan daging kalau lebih murah daripada tu. Sebab itu pilihan. Tapi benda asas yang tak ada pilihan, tak nak kena beli. Sebab itu bila Nabi sampai di Madinah, Yahudi ni seronok. Sebab apa? Dia nak menekan orang Islam, dia ambil kesempatan ke atas orang Islam. Apabila orang Islam sukar mendapatkan air yang bersih, ada seorang Yahudi yang tinggal di Madinah memiliki satu perigi yang dipanggil sebagai Bi'ru Rummah. Perigi tersebut adalah milik Yahudi. Orang Islam nak dapatkan air, kena beli dengan harga yang mahal. Orang Yahudi sendiri, dia bagi harga yang murah. Islam beli, dia tekan harga mahal. Tak tahulah, ni mungkin orang panggil harga Yahudi ni ambil pada yang ni kot. Kan? Ini apa harga Yahudi ni? Maksudnya mahal lah. Mahal, dicas mahal. Nak tak nak kena beli. Jadi pada awalnya boleh bertahan lagi lah. Dah beli kan? Nak air kena beli. Lama kelamaan duit pun habis dah. Lama kelamaan menjadi satu benda yang berat bagi orang Islam. Maka mereka datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi, Rasulullah, macam mana ni? Kami ni nak beli pun dah, duit pun dah nak habis dah ni. Yahudi ni tekan harga 2 kali ganda. Dan itu bukan pilihan terpaksa beli. Last sekali tak larat, mengadulah kat Nabi. Bila mengadu kat Nabi, Nabi cari solusi. Nabi kata kepada jemaah umum, siapa yang membeli perigi ini daripada Yahudi tersebut, aku doakan kepada dia, setiap kali orang minum air tersebut 100 pahala dekat dia. Siapa yang angkat tangan nak beli? Uthman bin Affan. Padahal boleh saja Nabi kata, Uthman beli perigi ni. Nampak? Boleh kan? Boleh saja. Tapi kenapa Nabi cakap dalam bentuk yang umum? Sebab tak mau ambil kesempatan. Takut orang anggap itu adalah ambil kesempatan. Oh, mentang-mentang menantu gaya. Maka Nabi bagi umum, siapa nak, dia angkat tangan. Uthman angkat tangan, dia nak beli. Tapi Yahudi ni, dia ingat dia bijak sebenarnya. Uthman ini lagi bijak daripada dia. Tak bijak macam mana? Kalau tak bijak, tak kaya lah. Orang tak pandai berniaga, takkan kaya. Uthman minta beli, dia tak nak jual. Dia kata, saya hanya jual sebahagian saja. Maksud sebahagian tu macam mana? Sebahagian, bila dia jual sebahagian perigi itu, maksudnya bukan bahagi dua, tak, giliran, rotate. Hari ini milik awak Uthman, maka air itu adalah milik awak. Besok giliran saya, maka awak tak boleh ambil air lagi dengan saya, kecuali kena belilah. Sebab hari ini adalah giliran awak, besok adalah giliran saya. Dia ingat dia bijak. Maka Uthman pun beli sebahagian dengan harga 12,000 dirham. 12,000 dirham. 12,000 dirham ni kira mahal. 12,000 dirham. 12,000 dirham ni 10,000 jugalah. Bila dia jual dengan harga 12,000 dirham, Uthman, tak ada hal, saya bayar. Duit banyak, apa dah hal, bayar. Bila dia bayar, masa giliran Uthman bin Affan, dia panggil semua orang Islam datang ambil air percuma. Itu konsep wakaf tu, percuma. Yahudi ni dia ingat dia pandai. Rupanya Uthman ni beli perigi itu bukan nak berniaga. Dia dah kaya dah, dia nak berniaga apa lagi? Dia ingat Uthman ini beli perigi itu nak jual air. Dah sekali Uthman bagi free saja. Wakaf. Inilah kita sebut bab wakaf ni, wakaf pertama, bukan pertama, wakaf terawal dalam Islam, antara yang terawal. Yang pertama nanti kita bincang, iaitu Umar Al-Khattab. Baik, bila diwakaf pada hari Uthman, dia bagi air percuma. Orang datang. Sebab apa? Orang beratur panjang. Yelah, kena ambil hari ni juga, besok dah tak boleh ambil, besok dah kena bayar. Besok bukan lagi giliran Uthman, besok bukan lagi hak Uthman, besok hak Yahudi. Jadi semua orang ambil air pada hari Uthman bin Affan dengan percuma dan ambil bekalan untuk sehingga lusa. Lusa baru giliran Uthman.
Lepas tu besok termenung Yahudi tu, customer tak ada. Tak ada customer. Sebab apa? Habis dah orang ambil bekalan. Semalam orang ambil dah. Besok tunggulah dia. Mana orang tak datang lagi. Mereka ni tak nak air ke? Rupanya tak ada orang. Siapa sanggup bayar kalau boleh dapat free? Orang gila pun tak. Orang gila pun tak nak bayar. Awak dah dapat percuma, takkan awak nak pilih untuk bayar benda yang sama je. Janganlah kalau benda yang berbeza. Tunggu punya tunggu, tak ada datang. Besok dan saban hari macam tu lah, berbulan-bulan. Lalu difikir tak boleh jadi macam ni, rugi. Dia fikir apa dia? Dia tak jual, dia rugi. Dia jual, dia tak untung sangat. Dah sekali dia sendiri yang jumpa Osman, dialah yang nak jual. Sebenarnya itu adalah trik daripada Osman, yang mana seolah-olah memaksa akhirnya nanti seolah awak akan jual juga ke saya. Dia menjual kepada Osman sebahagian lagi dengan harga 8,000 dirham sahaja. Kalau dia jual mahal, Osman tak beli, dia rugi. Lebih baik dia jual murah daripada tak ada langsung. Maka dialah yang sendiri menjual dengan harga cuma 8,000 dirham. Awal-awal dia jual 12, hampir separuh jugalah. Dia sendiri yang jual kepada Osman 8,000 dirham. Dan selama berkurung-kurung beribu tahun, perigi tersebut masih lagi ada. Dan tempat sekarang ni dah tak ada lah. Semenjak proses Arab Saudi meluaskan Masjid An-Nabawi, perigi itu dah habis lah. Tapi nak ceritanya, dia kekal selama 1000 tahun lebih. Wakaf ini agak-agak Osman bin Affan dalam kubur ni berapa banyak pahala dia dapat. Sebab Nabi doa apa? Setiap kali orang minum, aku doa 100 pahala. Osman yang angkat tangan paling laju lah, dia nak benda ni. Itu wakaf. Tapi bukan wakaf yang pertama dalam Islam, tapi masih lagi di zaman Nabi. Wakaf yang pertama dalam Islam berlaku melibatkan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar ini, dia cerita wakaf yang pertama pula. Umar Al-Khattab, dia mendapat sebidang tanah di satu tempat nama dia Khaybar. Khaybar ini terletak di selatan Arab Saudi sekarang ni. Jadi Umar Al-Khattab bila dia mendapat sebidang tanah di Khaybar dengan cara dipanggil ghanimah. Ghanimah ni adalah harta yang diperolehi daripada peperangan. Bukan maksud merampas, tak. Ghanimah, bila kita perang, musuh kalah, maka harta tu menjadi hak kita, halal. Itu dipanggil ghanimah. Umar dapat sebidang tanah. Lepas tu dijumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Asaba. Seorang sahabat ni daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak kepada Umar. Dia kata apa? Asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar telah memperolehi sebidang tanah di Khaybar. Ini anak dicerita balik. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu. Bapa saya ni datang jumpa Nabi, minta petunjuk Nabi. Faqala ya Rasulullah, bapa saya kata apa? Inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun wa huwa anfasu indi. Bapa saya Umar, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, saya telah memperolehi sebidang tanah di Khaybar dan dia adalah merupakan harta yang paling mahal saya pernah ada. Umar bukan ada duit, dan saya sayang kepada harta tersebut. Lalu Umar kata apa? Fama ta'muruni bih. Rasulullah, menurut pendapat engkau wahai Rasulullah, saya nak buat apa dengan tanah ni? Minta pendapat juga. Macam mana saya nak buat dengan tanah ni? Tolong bagi saranan. Maka Nabi kata apa? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nabi kata apa? Kalau engkau nak, engkau
kekalkan tanah tersebut, wa tasaddaqta biha, pokok-pokok yang ada di tanah tersebut, pokok-pokok kurma yang ada di tanah tersebut kamu biarkan, hasil dia kamu bagi dekat orang, kamu sedekahkan hasil dia. Lalu kata Ibnu Umar, fatasaddaqa biha Umar. Umar pun buat seperti yang disarankan oleh Nabi. Lalu Umar kata apa? Annahu la yuba'u asluha wa la yubta'. Tak boleh jual, tak boleh beli. Tu. Ini wakaf. Sebab tu pewakaf berhak meletakkan syarat. Pewakaf, kalaulah saya mewakafkan, contoh dekat Masjid At-Taqwa ini saya wakafkan kemah untuk orang buat kenduri ke apa ke, saya pun tak kemah di luar dengan kelengkapan lah, kemah dengan meja apa semua, wakaf masjid. Dan saya meletakkan syarat kepada nazir. Nazir ni istilah dalam wakaf sebenarnya, tapi kita panggil nazir masjid tu kan. Apa makna nazir sebenarnya? Nazir adalah orang yang menguruskan harta wakaf. Itu nazir. Yalah, nazir masjid ni wakaf. Masjid ni hak milik individu, mana-mana individu? Tak. Kalau hak milik individu, kena tarik balik title masjid. Tak boleh. Masjid mesti hak orang ramai, bukan hak milik sesiapa. Kalau surau, boleh. Ini surau peribadi saya, surau saya wakafkan, tapi masih lagi hak saya. Saya boleh buat apa suka pada surau saya bina, tak ada masalah. Tapi masjid mesti dibina di atas tanah wakaf, dan masjid itu diwakafkan dengan maksud hak orang ramai. Habis nazir itu orang yang menyelia, yang menguruskan pewakaf. Contohlah, ada yang mewakafkan, yang bina masjid ni satu orang saja. Contoh, dia telah mengeluarkan 20 juta. Dia bagi 20 juta untuk bina masjid. Adakah masjid tu jadi milik dia yang wakaf tu? Tak. Wakaf tu awak bagi duit, dah tak ada hubungan dengan awak. Jangan masuk campur lagi. Itu pewakaf. Ini masjid ni saya yang wakafkan. No, tak boleh macam tu. Saya berhak buat sesuka hati saya. Tak boleh macam tu. Dan ini berlaku. Pengalaman ini saya cerita tuan-tuan, berkenaan dengan masjid. Saya tak sebut nama, sensitif bahaya. Dan masjid ini tak jauh lah daripada kawasan Kuala Lumpur ni lah. Dia ada satu yayasan yang besar, tapi saya rasa nak sebut nama juga, tapi bahaya juga. Ada orang ni, dia masuk masjid menggunakan kasut. Ni kawan saya bagi tahu, dia imam situ. Ada orang perempuan ni, pangkat lah, perempuan ni dia masuk dalam masjid, orang Melayu kita, Islam, pakai kasut. Lalu imam ni tegur, ni kawan saya, dia tegur, dia kata tak boleh pakai kasut ni puan, tak boleh, ni masjid kena hormat. Dia cakap apa? Awak tahu tak ni masjid siapa yang wakaf? Siapa yang bagi duit bina masjid ni? Saya, dia 20 juta buat bina semua sekali lah, dengan fasiliti apa semua yang ada dekat masjid tu. Dia cakap tu, suka hati saya. Besok dia letak jawatan, dia belah. Kawan saya cerita. Sebab apa? Ni kena faham konsep wakaf. Bila awak dah bagi sesuatu, itu bukan milik awak lagi, 100% bukan. Kalau awak masih lagi nak masuk campur dan anggap tu milik awak, itu bukan wakaf. Itu boleh jadi sewa, itu boleh jadi pinjam, itu boleh jadi apa saja. Yang penting dia bukan wakaf. Saya geram nak sebut juga, tapi lain kali lah, nak tahu nanti tanya sendiri. Saya cerita ni pun jadi geram juga, jadi panas. Orang bukan Islam pun tahu respect rumah ibadat. Orang bukan Islam, dia masuk masjid, dia tahu nak tanggal kasut, tanggal selipar. Ini orang Melayu, saya sebut ni Melayu, memang hati kaya. Dia masuk pakai kasut, bila orang tegur, dia tak boleh terima benda tu. Baik, Umar Al-Khattab dari ni,
Diminta saranan Nabi dan Nabi kata kalau kamu nak kamu boleh wakaf. Dan Umar meletakkan syarat. Sebagai pewakaf dia boleh meletakkan syarat. Bila dia meletakkan syarat, saya kata pewakaf hanya boleh meletakkan syarat, tapi dia tidak boleh menguruskan, dan itu bukan hak milik dia lagi. Cuma dia boleh letak syarat je. Contoh macam tadi, saya wakafkan khemah kat sini, kat masjid, saya boleh letakkan syarat, jangan bagi sewa khemah ni. Jangan sewa, percuma saja. Siapa yang nak guna, nak pinjam untuk buat kenduri, untuk buat apa saja majlis, pakai saja. Orang Islam pakai saja. Saya tak nak sewa-sewa. Saya berhak tak? Ya, saya berhak selaku pewakaf. Nazir kena ikut cakap saya. Sebab saya wakaf kepada masjid untuk orang ramai. Tapi kalau saya kata saya berwakaf, saya wakaf bersyarat, boleh juga. Saya wakafkan kemah, mana-mana orang nak menggunakan kemah, nak buat event apa benda, bagi sewa, duit masuk masjid, boleh juga. Tapi jangan masuk poket lah, masuk masjid, boleh, tak ada masalah. Jadi pewakaf, hak dia asalnya dia boleh meletakkan sebarang syarat. Tapi ingat, dia dah putus hubungan dengan duit dia, dia dah putus hubungan dengan harta dia. Jadi Umar dia meletakkan syarat apa? Ini tanah saya wakaf, hasil-hasil buah-buahan daripada tanah saya ni tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh diwarisi. Wakaf tak boleh waris. Tak boleh waris. Harta dia bukan harta waris. Bila sebut wakaf ni sampai kiamat. Wala yurasu wala yuhabu, tak boleh dihebahkan. Qala fatasaddaqal Umar fil fuqara. Umar pun dia pun hasil dia dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada orang anak yatim, dibagi kepada hamba, dibagi kepada ibnu sabil, orang yang pergi berjihad dan sebagainya. Itu adalah cerita tentang Umar. Ini adalah wakaf yang pertama dalam sejarah Islam. Wakaf yang pertama dalam sejarah Islam. Dan wakaf ini mesti kita kena faham, dia tidak semestinya sesuatu yang besar, tidak semestinya sesuatu yang mahal. Kalau macam tu, orang betul-betul ada duit saja boleh wakaf. Dan wakaf ini saya sebut sebelum ini, saya pernah sentuh lah. Jangan kita faham. Sebab tu saya tak boleh terima sekarang ni, sampai sekarang saya tak boleh terima konsep wakaf Al-Quran. Minta maaf, saya tak boleh terima konsep wakaf Al-Quran. Sebab apa? Yang sedia ada pun dah banyak, dah buat apa nak wakaf lagi di Malaysia. Tapi kalaulah dia buka wakaf Al-Quran di Nigeria, wakaf Al-Quran di Somalia, itu perlu dan itu betul. Wakaf ini, si pewakaf itu nak benda yang dia wakaf itu digunakan, dimanfaatkan. Habis dah bila Quran dah banyak sangat, orang tak baca, akhirnya biar macam tu saja, sampai terpaksa melupuskan Quran. Kita saja Malaysia ni, dia ada tempat pelupusan mushaf Al-Quran sampai macam tu, sampai tahap kena ada tempat pelupusan. Sebab apa? Banyak sangat. Di negara-negara Afrika ni yang Islam ni, ada tak tempat pelupusan Al-Quran? Tak ada, sebab dia Quran dia tak ada. Ada satu tempat saya, budak ni hafal Quran dengan hanya tulis di papan saja. Padam hafal, ingat padam, tulis balik, hafal. Bila orang bagi hadiah dia Al-Quran, menangis budak tu. Dia menangis sebab apa? Tak pernah tengok. Dia tak pernah pegang naskah Al-Quran tu. Kita berlama-lama sampai ada tempat pelupusan Al-Quran. Sebab apa saya kata tak relevan? Sebagai contoh lah, kalau kita pergi Masjid Haram, kita wakaf Al-Quran letak di Masjid Haram, agak-agak orang guna tak Quran kita? Awak buat benda yang sia-sia. So apa saya kata sia-sia? Quran awak tu pihak berkuasa akan kutip semua. Dia letak di mana? Dia pergi hantar mana-mana tak tahulah. Tapi bukan di Masjid Haram. Sebab apa? Dah banyak dah. Arab Saudi tak perlu awak wakaf lah, dia boleh beli sendiri lah.
Quran pun daripada dia juga cetak. Sesuatu kena faham, biar sesuatu yang memberi manfaat. Saya kalau ada orang cerita tentang wakaf Quran, saya tak setuju. Saya bangkang. Saya jelaskan, saya ada justifikasi, saya ada. Saya kata, kenapa perlu wakaf Quran? Quran ni orang baca. Pergi buat survey tengok di rumah orang berapa Quran ada setiap satu rumah. At least paling kurang 2. Baca dengan tak baca paling kurang 2. Baca ataupun tidak, itu soal lain. Dan soal lain. Jadi wakaf ni, contoh paling mudah, slipper, tandas. Tak perlu mahal, tak perlu saya wakaf. Kadang-kadang orang ingat wakaf ni kena wakaf Al-Quran baru nampak Islamik sikit. Betul tak saya kata? Kadang orang fikir macam tu. Boleh ke wakaf slipper tandas berapa ringgit ni kena faham. Tak semestinya sesuatu itu mahal. Yang penting kita meletakkan di tempat yang betul dan orang pakai benda tu hari-hari. Kalau saya letak slipper yang harga dia RM10 kat tandas, agak-agak orang pakai tak? Hari-hari orang pakai. RM10 ya, RM10 itu pelaburan yang besar. Awak letak RM10 tapi awak boleh jana income mungkin beratus juta daripada RM10 tu. Di akhirat lah, nak collect ni di akhirat awak boleh dapat income berkali-kali ganda. Itu dipanggil sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah, apa dia jariyah? Jariyah ni maksudnya mengalir, pahala dia tak putus sampai awak mati, selama mana benda yang diwakafkan, harta yang diwakaf itu diguna pakai. Kalau Quran, kalau orang simpan, tak dapat. Kita bagi Quran kita orang baca kan? Dia pun ada Quran dia sendiri ataupun banyaklah Quran, dia tak baca. Bila tak baca, tak ada nilai dia pada pemberi. Pada pemberi. Tengok sampai habuk ya. Sampai berapa? Dia tak tinggi sangat. Orang dulu kan faham Quran kena letak tempat tinggi. Kita jawab balik, bila letak tempat tinggi susah nak ambil. Bila susah nak ambil, memang tak ambil, tak baca lah, berhabuk ya. Sampai habuk. Tak tinggi tu maksud dia, jangan tinggi sangat. Kalau rumah kampung dulu tak tinggi, dia letak dekat bumbung, dekat alang, macam mana nak ambil? Dah sekali tak baca, susah. Maksudnya memberi penghormatan, hormat dengan Quran dengan apa? Bukan letak tempat tinggi. Hormat Quran dengan baca. Awak membaca itu tanda awak menghormati Quran. Baik, jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung masih lagi tentang topik wakaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.